sekolah saya, guru saya ada lebih kurang 95 orang. Macam tu ada lebih kurang 5 orang. Campur semua staf kami ada 104 orang. Termasuk pembantu makmal dan staf pejabat. Pelajar ada 800 lebih. Ya. Kadang-kadang naik 800, kadang-kadang turun sampai kat 790 lebih. Dia ikut kat ni. Dia tengok kadang-kadang tengok BDM, oh naik dah. Jadi dah belum berlaku perubahan yang macam tu di sekolah saya. Apa yang saya cuba buat yang selain daripada yang ini? Yang pertama, sebenarnya saya ada grup rajin kerja, iaitu tim perbaikan kecil. Tim perbaikan kecil ni tuan, sebenarnya kami ada lebih kurang 20 orang guru dan staf yang kami akan selesaikan hal-hal yang membuatkan infrastruktur yang kecil-kecil yang tak melibatkan besar. Yang ini kami tak sampaikan kepada jabatan. Bukan setakat di sekolah saja. Yang ini kadang-kadang menjangkau ada projek sampai di luar, kita beri bantuan. Sebab yang untuk sekarang ni satu anak yatim di Kuala Lumpur, bengkel kereta, kami cuba kutip sama-sama kami lah. Sebab setiap bulan ada yang sedekah, ada yang bagi zakat. Jadi selain pada anak murid kita yang terima, yang ni ada orang luar seorang yang kita untuk bantu bengkel dia. Okey, yang ni terdiri daripada cikgu dengan staf lah. Dia cikgu dengan staf. Budak tak ada? Budak tak ada lagi. Budak kita yang ada tuan, dia buka bengkel motosikal dah. Yang hasil dia ada MPV yang lama dulu. Dia dah buka dah. Dia buka di luar. Dia bila dia keluar daripada sekolah kita, dia masuk kat Madrasah Sedap. Sekarang ni dia dah mampu buka bengkel. Kemudian yang lain-lain dari segi muzik di situ. Muzik lah yang kita nampak yang ketara sikit dari pencapaian kita. Kita ada Cikgu Rizal yang banyak membantu JPN lah. Kalau hal muzik JPN tu Dia ada dia punya studio ke apa ke? Ada di tingkat 2 situ. Dia ada situ. Ada tingkat 2. Dia ada studio dia. Tapi studio pun itulah alatan dia tu tak apa nak cukup. Tapi banyak dapat bantuan dari sekolah-sekolah lain, sekolah keasan dan sebagainya lah. Apa yang saya tawar di sini, saya sebut tadi dah ada banyak aliran. Kemudian yang orang kata apa, yang paling nyata itulah sebab motosikal tu, PBMA tu. Sebab antara 4 sekolah di Malaysia yang ada yang ni. Berapa ramai budak PBMA motosikal? Kita diberi kuota 50 untuk tingkatan 4, tingkatan 5. Tapi tahun ni kita isi dulu 25 tuan. Yang ni yang kita nampak yang di Putra lah. Kalau tengok yang sebelahnya itu, Kai Bahar, Azwira, yang tu yang atas tu Danish Kasyaf pun tingkatan 4. Dia orang ni dah bawa ilmu. Yang ni yang kita tak jangka sebab kita tak didik dia orang sampai ke ni, kita didik sampai kat tingkatan 5, tapi dia punya pencapaian lebih daripada yang kita harapkan lah. Superhero tu saya tengok sesuai dengan sekolah saya lah tuan. Saya tengok Sudirman lah. Sebab Sudirman ni seorang penyanyi, seorang lawyer, seorang businessman. Tiga-tiga tu dia bawa. Sebenarnya dia berjiwa seni, dia juga berjiwa peniaga. Tapi orang kata apa, dia akademik dia tinggi. Sebab tu saya nak kepada anak-anak saya yang minat muzik sini, yang sini ada. Yang tu saya nak tekankan. Kalau nak jadi penyanyi pun jadi penyanyi yang mantap, yang akademik dia tinggi, yang bijak, yang intelijen. Dan seperti superhero yang sebenarnya ialah kami semua lah. Sebab kami ni mendidik pelajar-pelajar yang tempat lain tolak, kami akan terima. Jadi katakan dah tak boleh pergi demo, tak boleh pergi perempuan, tak boleh sana Datuk Syahril, kami sedia menerima yang ni dan yang seadanya. Dan sebab itulah kami terima dengan pelbagai aliran yang kami ada ni. Sekolah sana buang budak pun sini dah terima. Kami terima. Yang teruk pun hak mana-mana yang tak ada, tetap kami terima. Lepas tu kita pun buang juga cikgu biji. Yang ini tu maksudnya kita berdasarkan realiti dengan prasarana yang ada, dengan keadaan persekitaran environment yang ada. Yang tu ada, yang serap yang tu je lah. Sebab tu kami tak petikaikan. Mainlah macam mana pun anak-anak murid kita. Okey, bagus. Sebab tu di sini kalau tuan tengok macam-macam rekod ada. Rekod dadah ada. Rekod kaluat ada. Jadi kami terima semua. Saya sebagai pengetua ni saya telan dia. Orang kata jadi atuk pun atuk saya telan lah. Sebab sebagai pengetua, sebagai bapak ni, setakat yang kita mampu kita akan buat yang terbaik untuk anak-anak. Tapi apa yang main kita redha, kita telan, kita jalan. Itu je. Itu yang saya daripada saya yang lain. Kalau untuk tuan untuk bagi pandangan sebagainya, kalau ada penambahkan untuk kami semua, dan minta kepada tuan lah. Ingat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengetua Cikgu Nardin. Cikgu-cikgu lah, guru kanan mungkin, penolong kanan PPKI, rombongan daripada JPN lah ya. Saya selalu katakan, kita kadang-kadang jadi pengetua ni, kita bukan akan terus dilemparkan di bawah lampu yang bergemerlapan. Jadi
pada saya sama jugalah, kita cikgu pun bukan semua cikgu akan pergi pada sekolah yang bagus. Ya. Dia tengok nasib lah. Ada orang dia lebih nasib baik kan, daripada mula-mula posting duduk asrama penuh sampai pencen. Ada seorang cikgu sekolah saya, mula-mula posting sampai pencen, satu sekolah ya, 30 berapa tahun. Mungkin bertuah lah. Tapi saya selalu kata dia, cikgu ni luar biasa lah saya kata. Jadi di mana pun kita berada, ya, kita satu benda lah saya tengok. Kita jangan nak terlalu bersaing sangat dengan orang lain. Ya, kadang-kadang saya faham ada orang datang, kadang-kadang Nazir datang ke apa ke, dia selalu compare. Kenapa sekolah putra tak boleh jadi macam sekolah derma? Kalau tanya saya, memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sumbernya berbeza. Jadi, sekolah putra ni kena bina identiti sekolah putra. Jangan nak lawan dengan sekolah derma. Habis jadi gila. Kalau katakan Cik Nardin mai kan, hari pertama kita akan lawan sekolah derma. Kita mesti nombor 1. Mampu gila habis. Kan? Yang pentingnya apa yang berlaku hari ni, esoknya akan berlaku lebih baik. Cukup lah. Kan? Kalau kita, takkan sekolah putra nak showcase GPS SPM? Tak payah showcase GPS SPM. Siapa datang pun tak payah cerita. Saya pun tak mau tanya apa-apa. Nanti saya check di JPN je. Tapi yang berjaya tu showcase kan lah. Kalau boleh buat besar-besar macam apa, portrait ke apa kan, that is your achievement, that is your success story. Jangan malu nak mengaku saya cikgu sekolah putra. Jangan malu. Ya, jangan malu. Sebab apa? Saya pun cikgu bukan bermula dengan sekolah sains cikgu. Saya mula dengan sekolah SMK Cangkat Lada, Seberang Perak. GPS 7 yo. Masa saya ambil alih, Tanjung Pilah sini berapa? Sini GPS 5.9. 5 poin. Tadi ada satu pengetua SMK derma. Dia kata dia ambil alih sekolah mula-mula di caretaker 7 lebih, nombor last dalam Malaysia. Yalah, tapi mungkin sebab-sebab lain lah. Tapi saya pernah ambil alih sekolah 7. Cikgu 5, tak ada masalah apa. Ranking rasa saya bukan bottom 100. Ranking dalam Malaysia, pernah tengok tak? Bukan bottom 100, cikgu ada kejayaan. Jadi berbanggalah. Berbanggalah. Mungkin budak sekolah derma tu dia bermula daripada D. Bila dia masuk sekolah derma, dia dapat jadi A. Kan? Tapi cikgu punya anak murid mungkin bermula dengan Y. Sekarang dia berada di G. Berbanggalah dengan kejayaan kita. Jangan duk tengok yang sekolah derma. Berbanggalah dengan kejayaan kita. Kita sebenarnya ada kejayaan. Kan? Tapi itulah macam Cikgu Nadine cerita tadi, saya cukup terharu lah. Repair pintu sendiri, repair ayak bocor sendiri, kan? Jadi itu inisiatifnya. Jadi itu yang pertama saya nak sampaikan satu mesej. Mungkin tak ada semua, tetapi sampaikanlah kepada cikgu-cikgu yang lain, berbanggalah dengan sekolah putra ni. Ini adalah tempat kita cari rezeki. Kalau anak-anak kita satu hari nanti jadi engineer, jadi lawyer, jadi doktor, jadi doktor pakar, rezeki yang anak-anak kita dapat tu sebenarnya cikgu adalah bermula daripada anak-anak sekolah putra ni. Yang cikgu ajak, kena lihat konsep kehidupan tu macam tu, baru kita bersyukur. Jangan kata alah budak sekolah putra kan tak boleh pi, ajak biar lebih-lebih korang lah kan. Macam mana pun tak boleh pi mereka ni. Yang duk ada pun jadi tukang sapu, tak boleh macam tu itu. Sekurang-kurangnya dia jadi tukang sapu yang tak tipu orang, yang boleh jaga keluarga dia dengan baik, yang dia boleh jadikan mungkin anak dia lebih baik daripada dia. Cukup lah, kita berjaya lah tu. Sama dengan konsep kaunselor. Budak isap dadah ataupun budak isap okok lah, kan? Kaunselor panggil, bagi
2 minggu pula kena tangkap. Bisa okok lagi. Adakah kita nak kata kaunselor ni tak berjaya? Kaunselor ni hampir nyok? Tidak. Sebenarnya mungkin kita tak tahu. Budak ni masa kena tangkap mula-mula, isap sebungkus rokok 20 batang sehari. Setelah berjumpa dengan kaunselor, dia isap 5 batang. Tapi dia masih isap rokok lagi. Tetapi kejayaannya, kaunselor ni tak berjaya mengurangkan pada 15 batang. Kejayaan lah tu. Jangan melihat kejayaan kepada yang tinggi-tinggi sangat. Lihat kembali kepada kejayaan rumput di bumi. Jangan kata Cikgu Nardin ni tak ada peluang nak dapat APC. Mungkin dia adalah antara calon yang pertama saya akan bagi APC. Kalau compare dengan, sebab dia telah berjaya melahirkan banyak bintang-bintang di sebalik sumber manusia yang dia ada. Dia dah berjaya melahirkan cikgu-cikgu yang hebat, cikgu YouTube ke apa ke, cikgu yang boleh buat online learning ke apa ke, di sebalik dengan anak murid yang datang daripada low income family ke, B40 ke apa ke. Saya percaya itu cabarannya lah. So clear yang tu Saya tak mau kita rasa kita duduk sekolah lekeh tak apalah, sekolah putra lekeh. Tak mau. You mesti bagus daripada hari yang sebelumnya. Okay, next. Jadi tahniah pada cikgu-cikgu, dan di sini saya tengok banyak yang cikgu boleh offer. Okey, budak-budak yang ada sekarang di depan kita ni, kita jangan tengok dia lepas SPM saja. Kan? Kita jangan tengok dia kalau dia jual ayam, dia lekeh. Kita jangan tengok dia kalau dia penuh dengan minyak selenda tangan dia lekeh. Mungkin income dia lebih tinggi daripada kita yang duk belagak pakai kereta plate kepala H ni. Saya rasa apa yang di-offerkan di sini ni memang insya-Allah cikgu buat je lah betul-betul dan sentiasa lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Okey, bilangan cikgu yang ada, PPKI. Cikgu tahu tak? Saya kan, kalau saya sekolah saya ada PPKI, saya cukup seronok. PPKI ni kalau yang mental lah kan, kalau buta ke pekak ni mungkin dia tak confirm syurga kot. Buta dengan pekak confirm syurga. Dia tak confirm syurga kan, dia bergantung pada amal ibadat dia juga kan. Aku dia ada lagi, dia masih bernafsu lah apa semua. Tetapi kalau budak yang mental problem ni, dia memang confirm syurga, anak syurga. Apa kelebihan ada anak syurga? Doa depa. Jagalah depa ni elok-elok cikgu. Dia tak payah dia berdoa, dia tak berapa. Ni kan mental dia. Tapi kalau terdetik di dalam hati dia, oi bagusnya cikgu ni jaga aku. Rahmat tu bukan turun kat dia, bukan turun kat cikgu PPKI, turun keseluruhan sekolah. Kena nampak benda tu. Sama kat saya mai hari ni. Cikgu sambut saya dengan elok kan. Rahmat tu semua. Kehadiran tetamu tu adalah rahmat. Saya dulu cikgu-cikgu saya kata pengetua. Pasal apa pengetua? Orang mai, pengetua nak bagi makan di kantin. Kita ada dewan makan. Lepas tu pengetua guna duit pengetua bayar sendiri. Tu rezeki untuk kita. Kita kena bagi yang terbaik. Sama juga. Anak murid ni masuk nak mengaji dengan kita. Rezeki kita, rezeki yang keluarga kita dapat tu, depa yang bawa. Kalau kita jaga depa dengan baik, insya-Allah cikgu, bukan saja rezeki untuk kita, rezeki untuk sekolah kita juga. Cuba fikir, macam mana boleh dapat tukar kapet apa semua ni kan? Duit tak ada, tapi ada saja boleh dapat. Semalam saya pergi sekolah-sekolah Perlis. Macam-macam rusak dia buat. Pasal apa dia dapat? Pasal kita menerima budak kita macam mana keadaan dia sekalipun dengan ikhlas. Kena faham konsep rezeki Tuhan ni. Kan? Sama juga orang kata kalau nak derma kat anak yatim, derma kat masjid. Derma tempat lain tak dapat pahala. Derma water cooler, derma TV kat sekolah putra. Selagi LCD ni menyala, selagi tu hang duduk dalam kubur tu, rahmat duk turun kat hang. Cikgu cakap dekat orang-orang yang cikgu nak pergi minta sponsor macam tu. Betul, bagus dia sedap. Dia tak tahu sama ni. Kan? Cikgu Hakim mungkin merasa pelik. Sebab ayat saya lain. Sebab permulaan tuan pengetua lain. Saya faham hati dia sebab saya pernah berada dalam situasi yang macam dia. Okay, next slide. Apa yang sekolah ni, okay, saya sangat gembira bila kita tadi kata ada apa? Masakan tu kan, ELT masakan tu, ada komputer grafik,
ada perbaiki motosikal. Okey, yang pertama sekali kita cuba minta kaunselor kita buat jejak kasih. Yang duk repair motosikal ni pi mana? Kan sayang, depa ni ada skill. Kalau boleh motivate depa. Pergi kerja di bengkel mana-mana ke dulu, lepas tu buka bengkel. Kan. Ni semua sumber duit ni cikgu. Kalau buat betul-betul gaji depa, income depa kaya walaupun tangan penuh minyak silinder. Jadi yang duk ada ni free. Bagi tahulah budak-budak tu belajarlah betul-betul. Kan, tapi janganlah pula belajar masak je sampai BM dengan sejarah pun tak lulus. Kadang-kadang bagi tahu, jangan bagi tahu kat depa, "Weh, hang mesti korang-korang 9 subjek ni lulus." Tengoklah keupayaan dia. Kalau keupayaan dia habaq kat dia, "Ish, hang boleh lulus teras pun jadilah." Sejarah dengan BM lulus. Kalau hang kerja jaga pam minyak pun gaji hang berbeza. Dan gunakanlah MAS, Minimum Adequate Syllabus. Okey, next. Inilah saya sukalah apa yang cikgu tunjuk tadi. Okey, yang pertama sekali sebab kita dah ada kejayaan pada muzik ni, jadi saya minta diteruskan muzik-muzik ni sebab dia pun akan menghasilkan kejayaan kepada kita juga, kepada negeri Perlis juga. Kemudian yang motor tu apa semua kan. Jadi minta diteruskanlah ya, perkara-perkara yang orang kata boleh menjadi satu showcase yang berlainan. Jadi kalau orang lain tunjuk dia johan bola sepak ke, dia johan hoki ke, dia johan kawat ke, kita tak boleh tunjuk, yang tu tak apa. Kita tunjuk apa yang kita boleh tunjuk. Showcase lah, showcase kejayaan lah. Jadi tonjolkanlah budak-budak ni. Betul lah macam kita kata, kadang-kadang di zaman ni kita tak tahu sebenarnya apa yang boleh menghasilkan income. Dan saya juga nak menggalakkanlah cikgu-cikgu menginovasikanlah. Kan, kalau orang lain mungkin inovasi macam mana cara nak dapat A ke apa ke, mungkin cikgu-cikgu boleh inovasikan macam mana cara nak meluluskan budak BM, nak meluluskan budak sejarah, dengan ajak mereka buat video sejarah ke, penghasilan video sejarah ke. Jadi tahniah jugalah kerana mengambil Sudirman ni. Okey jadi tahniah lah. Memang betul lah tu. Apa yang dikatakan sebagai Sudirman ni sebagai seorang entrepreneur, seorang lawyer dan juga seorang berbakat tinggi dalam nyanyian lah. Jadi kalau boleh, kalau kita tak boleh melahirkan ketiga-tiga ciri Sudirman ni pun, at least dapat lahirkan dua pun jadi. Dia pandai menyanyi dan dia adalah entrepreneur. Pandai menyanyi satu hal, tapi kalau tak reti memarketkan hasil nyanyian dia, tak ada apa kan. Duk nyanyi dalam jamban sedap kan, tapi tak ada siapa nak dengar. Ni bagus ni TikTok ni. Dia pandai market lah, dia pandai nyanyi, dia pandai market. Dia dah ada dua ciri Sudirman lah. Panggil dia dalam assembly. Ini dia contoh ciri-ciri superhero kita. Tapi daripada tiga dia dah ada dua. Kan, yang tiga tu mungkin yang nombor tiga tu mungkin susah sikit lah sebab keupayaan tu dah tak ada kan. Tapi kejayaan lah cikgu boleh hasilkan dua daripada yang baik Sudirman ni pada anak murid kita. Kemenjadian tu dah ada. Jangan malu-malu nak showcasekan budak kita yang pandai nyanyi, budak kita yang boleh create motor yang pelik-pelik kan. Kan, cup rasa budak-budak ni boleh ya buat. Cup cross apa tu semua. Kalau boleh, kalau ada model kan, bagi model suruh mereka buat hasil tu. Cup cross yang dia buat tu letak dalam bilik pameran sekolah. Ini hasil budak saya buat. Kalau saya bangga. Tahun lepas tuan dia seorang yang dia jadi macam penunggang lombok motosikal. Tapi dia sangkut dia akhirnya tak boleh masuk tu. Jangan ingat kejayaan budak-budak kita ni hanya pada akademik. Tunjulkanlah kejayaan-kejayaan itu sebab itu adalah bakat dia. Kalau kita tengok pun ya, dia ada banyak 8 jenis pembelajaran tu. Budak yang belajar tu. Ada budak kinestetik, ada budak visual, ada budak audio. Ya. Jadi mungkin kebanyakan sebab kalau budak daripada golongan B40 ni dia adalah kinestetik. Dia perlu menggunakan psikomotor dia untuk belajar. Dia dengar macam saya ni kan, dia tak boleh apa. Dia dengar, dia nampak, dia tak boleh apa. Dia kena buat. Dan kebanyakan budak B40 adalah ni. Dan kalau tanya saya, kalau nak meningkatkan sikit tahap akademik, cuba aplikasikan project based learning dalam aspek akademik tu. InsyaAllah dia akan rasa seronok
dia akan mula rasa minat nak belajar, dan insyaAllah bila benda tu berlaku, maka dia akan mendapat keputusan yang lebih baik. Kan? Jadi saya saya ucapkan tahniah lah pada Cikgu Nardin. Jangan melihat pendidikan ini kepada satu skop yang kita mungkin tak mampu nak saingi sekolah-sekolah lain, tapi lihatlah Sekolah Putra ni sebagai dalam satu skop yang kita mampu untuk menonjolkan kehebatan anak-anak murid kita, dan dah ada pun yang telah berjaya dalam perkara-perkara tersebut. Dan pada saya, macam Sekolah Derma tadi saya kata tentang penggunaan smartphone dan sebagainya, tapi di sini saya tak mau nak cakap lah tentang benda tu. Kan, saya nak cakap tentang perkara lain yang lebih sesuai. Jadi untuk meningkatkan akademik apa semua, mungkin boleh gunakan project based learning, mungkin boleh start suruh budak-budak tak tahulah, hasilkan lagu ke yang ada kaitan dengan ni kan. Banyak kan orang buat lagu nak ingat CP apa semua kan. Kita pun hafal kan, secara tak langsung kita hafal CP. Benda-benda tu lah inovatif. Kena inovatif. Okey, jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak sampaikan, dan harap boleh disampaikanlah kepada kawan-kawan kita yang lain. Dia sebenarnya, kalau saya panggil penuh bilik ni pun, saya cakap pun, kalau saya cakap 10, dia mungkin dapat 2 lah. Sama juga PLC. PLC ni jangan duk buat formal-formal kan. PLC ni dia berlaku secara santai lah. Kan? Jangan ingat benda tu yang rasmi. Yang penting laporan tu. Laporan tu. Tapi laporan kena buat lah. Jangan laporan pun tak ada, nak buktikan macam mana kan. Jadi tujuan saya main ni adalah bukan nak check sekolah, nak apa. Saya just, orang kata orang putih kata nak say hello, salam perkenalan. Jumpa saya di pasar malam ke, jumpa saya di mana ke, tegaklah saya. Itu saja. Kan, itu saja. Jadi sekian, saya harapkan sekolah ni akan terus maju di bawah kepimpinan Cikgu Nardin, di bawah kepimpinan PKPK, di bawah kepimpinan JK, because you are the middle leaders. Middle leaders. Ini adalah pencetus. Tetapi idea perlu juga cikgu bagi pada Cikgu Nardin supaya dia boleh mixkan idea tu menjadi idea yang lebih bagus. Okey, sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.